InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halal haram bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansurna alaina min hazarimaka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasrifullah. Bismillah masyaallah la yasrifullah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian subuh begini sesudah 4 bulan ni, insya-Allah 4 bulan. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala yang Maha Esa, insya-Allah. Untuk lagi kita barakah pagi ni, kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya kena. Surah Al-Fatihah. InsyaAllah saya masih lagi teruskan kuliah kitab Tabihul Ghafilin. Masih lagi dalam bab, tersilap saya bab seksa kubur ni masih lagi tak habis, ya. Maksudnya kita ni bakar-bakar jalan ke kubur, betul. InsyaAllah syukur kita masih lagi panjang umur, masih lagi bernafas lagi, masih lagi belum dipanggil lagi. Maksudnya kena kita kenung, ya, Allah sayang kita lagi sampai hari ni. Ada orang dah pergi dah sebulan sebelum tu, 3 bulan sebelum tu, dengan virus macam-macam. Kita masih lagi Allah bagi peluang. Maksudnya hebatnya Allah Ta'ala sayang dekat kita. Tu kena renung kita, ya. Carilah jalan supaya kita ni terus dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghadap satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Kata B. Arifin, penulis Indonesia, dalam kitabnya, dalam bukunya ditulis hidup sesudah mati. Maksudnya kita ni ada lagi satu kehidupan yang kita akan lalui yang paling hebat. Sebab tu dibagi peluang kita duduk dalam dunia ni sekian-sekian umur untuk mencari bekalan, untuk cari bekal untuk bawa kita satu lagi musafir yang paling hebat di sana. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah saya teruskan kitab hari ni, itu dalam bab seksa kubur. Kalau siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 33. Yang ada kitab lah. Yang tak ada kitab kita dengar sama-sama, insyaAllah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laits berkata, siapa yang ingin selamat dari seksa kubur, maka ia harus melazimkan 4 perkara dan meninggalkan lainnya. Adapun yang harus dijaga iaitu: pertama, menjaga sembahyang 5 waktu. Kedua, banyak bersedekah. Ketiga, banyak membaca Al-Quran. Keempat, memperbanyakkan tasbih.
yakni membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu 4 benda ni dipesan oleh penulis ni, ulama ni. Pertama, menjaga sembahyang 5 waktu. Tu tak jadi masalah. Kalau dah berumur macam ni, kalau tak jaga juga sembahyang 5 waktu, apa yang kita nak bawa tuan-tuan? Ya, dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hebat kan. Tak dicerita pun ulama-ulama dulu yang akan berlaku sekarang. Betul tak betul? Ada tak cerita bab C19? Tak ada cerita pun. Benda yang orang putih kata unexpected. Betul? Berlaku pada zaman kita yang dipanggil akhir zaman. Belum dicerita. Atuk Tok Wan kita tak cerita pun bab ini yang akan berlaku. Pasal dia orang pun tak tahu. Ya? Tu kerja siapa? Kerja Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa yang Allah nak buat akan datang. Bila Allah buat, ni baru kita tersedar, baru kita tergadah, baru kita terpatah balik ikut SOP yang Allah suruh. Betul tak betul? Ni SOP dia ni. Bukan tentang surau ya, SOP. Ya. Maksudnya Allah nak ingatkan kita dengan peringatan yang hebat akhir ni. Maksudnya, peringatan yang hebat suruh balik pada zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa. Salah satunya jaga solat 5 waktu. Dikumpulkan kita sekeluarga selama berapa bulan, daripada PKP sampai PKPP sekarang. Betul? Dah baru boleh bergerak. Sekali bergerak macam anak ayam keluar tu. Macam ayam keluar keban. Melompat-lompat, tak terdaya makan dedak lagi. Nak juga rasa makan rumput. Betul? Macam itulah kita. Keluar kita 4 bulan kurung. Ramadan pun tak boleh. Allah tuan-tuan, tak pernah tarawih rumah, betul? Jadi tok imam pula tu. Jadi tok khatib lagi. Waktu bila? Raya. Nampak? Dulu selalu ngelak nak takbir, ngelak, takbir kat rumah, betul? Ni berlaku. Allah cuba kita, Allah ingatkan kita. Ya, masalah selalu kita ambil remeh-temeh. Ya, bila ambil remeh-temeh sampai kita tak sedar, sampai nak naik kereta drone, tak naik kereta drone. Kita punya canggih sekarang ni, sampai ke level tu, nak melayang-layang kat dunia ni. Nak melayang-layang, betul? Melayang. Tu. Tak lama lagi kita naik kereta atas highway je. Sekarang kemungkinan besar akan berlaku kereta yang terbang sana terbang sini. Kapal terbang nak landing pun dah risau. Betul? Pasal apa? Tu. Allah bimbangkan kelekaan kita ni, Allah patahkan balik kita dengan SOP baru. Ni. Ada, bukan SOP baru, dah ada dalam Quran dah. Cuma kita tak nak ikut. Ni salah satunya, jaga solat waktu. Yang kedua, banyak bersedekah. Yang ketiga ni Allah hadiah hebat betul di Malaysia. Semenjak saya kecil, saya tak pernah tengok TV mengadakan live telecast baca Quran sejam. Diulang pukul 5, diulang lagi pukul 10, diulang lagi pukul 6 pagi. Ni subuh ni ulang lagi. Minggu ni, hari ni dengan semalam dengan hari ni ulang kaji. Allah bagi hadiah tu. Tuan-tuan, Allah bagi hadiah sebenarnya pada orang Malaysia. Tempat lain tak ada. Kesannya ada, alhamdulillah, setakat ni dikaji dah 21 million view. Seronoknya tengok kitab Allah live dalam TV depan mata. Kalau kita ni dah dibagi Allah hadiah di depan mata, TV besar, TV kecil, TV internet, semua cukup, boleh diulang-ulang lagi. Kalau kita tak terlibat langsung nak tengok ayat-ayat Allah Ta'ala tu, sejam pun kita tak tengok, seminit pun tak tengok, sepatah kita tengok, agak-agak kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala tu kan? Agak-agak kita nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Kalau ditengok dalam ayat surah Al-Baqarah yang ditadaburkan oleh Ustaz Fazrul, betul? Engineer biokimia tu, bukan Ustaz engineer, belajar kat US.
tapi dah disergah oleh Yahudi. Dia cerita sejarah itu disergah oleh Yahudi pasal dipanggil orang Islam ni teroris. Kan kita ni level kan teroris. Dia patah balik dengan Quran, dikaji sedalam-dalamnya. Tu dia boleh tadabbur. Waktu Al-Baqarah tu ditadabbur, kita jangan terikut sampai ke perangai Jewish, perangai Yahudi. Pasal apa? Yahudi dah dibagi peluang Allah Ta'ala sampai ke makan makanan syurga. Betul tak betul? Watini wazaituni, dibagi Allah Ta'ala makanan syurga. Nak sangat rasa betul hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Dicabar Nabi Musa, disuruh Nabi Musa ni berkomunikasi dengan Allah Ta'ala direct terus. Berbeza dengan Nabi Muhammad SAW, sekali-sekala dia ada perantaraan Jibril. Nabi Musa direct. Tapi Allah bagi dengan tak kitab dia, dengan kelebihan siap itu yang dia perasan. Yahudi ni dipanggil apa? The chosen one. Betul? Dia rasa hebat, dia yang paling hebat dalamnya. Perangai dia tu sampai ke lani masih lagi macam tu. Tak boleh buat apa dah. Tertulis dalam ayat Quran tu, Al-Baqarah sampai tengah 286 ayat tu, sampai ke tengah tu cerita pasal Yahudi. Tak boleh buat apa dah. Salah satunya tu, dibagi kitab. Zaman Nabi Musa dibagi kitab, dibagi perintah. Apa dia buat? Dilemparkan ke belakang. Lempar, tunjuk ponggong lagi kitab Allah Ta'ala. Kita ni dah diterjemah, ditadabbur depan TV, depan internet. Kalau kita tak tengok tuan-tuan, Allah tuan-tuan, itu kena fikir, orang baik kata. Fikir apa benda kita nak jawab dengan Allah Ta'ala. Tu Al-Quran tuan-tuan. Pasal apa? Al-Quran tu ya, memandu kita nak ke mana sebenarnya. Stres macam mana pun balik pada Al-Quran. Bukan pergi production, bukan pergi janda baik, bukan pergi ke laut, bukan pergi apa. Quran itulah yang mengubat kita, mengubat hati kita. Tu kalau tenung satu-satu, tadabbur satu terjemahan, satu perkataan tu, bab hati ada, bab penyakit ada, bab macam-macam Quran ni dipandukan kita. Boleh tuan-tuan, pujuklah hati kita ni. Ada peluang untuk tengok Quran, bukan nak kena buka, tengok, bukan baca je, dengan belajar tajwid sekali. Dua ustaz Terengganu, Tarmizi dengan Tirmizi, tengok dia baca. Allah tuan, kalau kita tak ada rasa sebab sikit dengan ayat-ayat Allah Ta'ala tu tuan-tuan, ke mana tuan-tuan kita? Tu kena ada. Tak boleh sebab, kena buat sebab. Macam kita tahajud lah, macam kita sembahyang malam nak merintih Allah Ta'ala, tak boleh juga menangis, kena buat menangis sampai kita buat. Kena ada. Kalau tidak, sampai bila tuan-tuan? Dengan peringatan Allah Ta'ala tu, kalau kita masih ego lagi, masih hebat lagi, kita ni terasa hebat lagi, tu Yahudi punya perangai, kita follow lagi tuan. Tu carilah jalan. Allah dah bagi peluang ya. Kita ada ulama di atas, takkan kita nak patah balik dengan tanpa Quran, dengan tanpa ulama. Kita makin lama kehilangan ulama tuan. Ulama makin lama makin berkurang. Kita baru hilang tok guru saya, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dah pergilah dengan ilmunya hebat. Generasi Harundin, Tuan Guru Harundin dah pergi dah, betul. Tuan Guru Harundin buka sini, US dah. Mati ke US, jauh. Dipilih sana, dikebumikan sana. Pasal apa? Pahala dia hebat. Pasal apa? Bukan musafir. Pahala jarak daripada rumah dia pergi ke US tu, tak payah patah balik. Itulah hukumnya. Nak cari kelebihan, mati di tempat lain, tanam tempat lain, betul? Jauh, pahala dia memang hebat. Pasal apa? Ditanam jauh daripada tempat tinggal dia. Tuan Guru Datuk Ismail Kamus lagi hebat. Malam Ramadan, malam 7 malam, malam Jumaat lagi. Allah tuan-tuan, Allah nak tunjukkan kita cara-cara mati yang terbaik, yang kita nak cari, yang kita nak minta pada Allah Ta'ala. Salah satunya mati malam Jumaat. Dia selalu pesan kami, jangan jangan terus-terus tidur nak malam nak tidur tu, jangan terus tidur.
Berkata Tokku Pasir Gudang, Ustaz Esa Draman, yang baru punya generasi ni, di Pasir Gudang. Orang Terengganu tapi dia lepak dia kerja di Pasir Gudang. Apa dia kata? Saya catatkan kuliah subuh dia dalam kitab Al-Qushairi. Apa dia kata? Kita ni nak segerakan hati kita ni dengan Allah Ta'ala, nak dekatkan secara drastik, cari jalan segera, jangan tangguh lagi dah, tak ada masa dah. Pasal peringatan Allah Ta'ala ni terlampau hebat, kita tak tahu the next coming, kita tak tahu apa cerita. Kita nak segerakan hati kita ni dengan Allah Ta'ala. Apa cara dia? Nak tidur tu dengan Allah Ta'ala, nak tidur tu ingat Allah Ta'ala, nak bangun tidur terus ingat Allah Ta'ala. Lupalah bab handphone, bab apa kamera, bab internet, lupa dulu. Nak tidur tu dengan Allah Ta'ala. Tu Tuan Guru atas kamus pesan, nak tidur tu dengan wuduk, nak tidur tu dengan Al-Mulk, nak tidur tu dengan Al-Kahfi. Bukan malam Jumaat aja, setiap malam. Pasal bimbang the next ni yang akan datang kita tak tahu. Jangan kita confident sangat dah habis virus, kan? Ya. Walaupun hebat teknologi macam mana, hebat negara mana pun, hebat runtuh tak runtuh? Runtuh. USA apa jadi tuan? Kita dah menurun. Dia dah coming 3 point something, betul? 3 point bukan 300,000 tuan. 3 juta tuan. Cases. Dah tak boleh buat apa dah. Presiden Itali nangis tak? Menangis. Nothing to say. Tak ada apa. Ni kita alhamdulillah sekarang ni di sini kita ni dipandu dengan Quran. Salah satunya ubat kita ni, cuba tuan-tuan perhati kita dengan Quran macam mana sekarang, orang Malaysia dengan Quran. 21 juta kan view. Bukan orang Malaysia di sini je, orang Malaysia sampai ke UK, orang Malaysia di Jerman, orang Malaysia di Scotland nak tengok live yang kita buat di sini. Pasal apa? Ni virus tu makhluk juga, tapi kita ada yang hebat. Apa dia? Mukjizat yang paling hebat, Al-Quran. Tu Allah bagi peringatan, maksudnya kita ni kena renung, dikumpulkan kita sekeluarga, raya pun berkumpul, Ramadan pun berkumpul, betul? Tapi tak boleh raya tempat lain, satu hari je. Tu maknanya kena ingat kita ni bila dah diingatkan macam tu. Dulu tak nak berkumpul, raya pun tak nak berkumpul, sekali Allah kumpul sekarang, kumpul tak? Tahu kita 3 bulan, 4 bulan duduk satu keluarga, kita kenal perangai ahli keluarga kita. Kena pula kita ni sebagai pemimpin keluarga, macam mana nak buat? Tu kena strategizekan. Kita kena strategizekan untuk coming soon, kita nak menjawab dengan Allah Ta'ala macam mana. Kena strategikan. Jangan dibiarkan ahli keluarga kita tak tahu Al-Quran. Kenapa tak tahu? Tak ada ke orang mengajar? Bukan tak ada tuan, TV ada. Sebelum My Quran Time, ada tak Quran dibuka? Dibuka tiap-tiap hari, betul? Tengah hari buka. Allah tuan-tuan, maksudnya Allah hadiah, Allah anugerahkan kita dengan Quran. Cuma kita ni kadang leka dengan rancangan TV, dengan rancangan handphone, dengan makanan macam-macam. Quran tak nak tengok. Janganlah. Pujuklah hati kita, pujuklah keluarga kita, dekatkan hati kita dengan Allah Ta'ala, salah satunya dengan Al-Quran. Tolong tuan-tuan, itulah salahnya nak menyelamatkan kita. Dunia kadang-kadang kita boleh selamat, tapi kita bimbang di akhirat tak selamat tuan-tuan. Tapi kadang-kadang Allah tak boleh juga. Allah tengok terlampau sangat maksiat, Allah selongkas sekarang juga. Ni yang kadang-kadang dah tak boleh salam, betul? Berapa lama tak tahu boleh salam? Kita tak tahu. Bayangkan, pasal apa? Dulu kita salam tak tengok muka pun. Sampai kesudah pencin tak kenal muka. Tu dahsyat tuan. Salam macam tu je. Ustaz Semai kamu pesan, salam tengok muka tu tengok muka. Kalau boleh tanya nama, duduk mana, nombor rumah mana, kan jiran kita tu. Tu surat. Pasal dulu perangai kita tak nak salam. Tu. Satu lagi dengan keluarga. Raya tak nak raya saya main handphone aja. Tak tengok saudara mara datang, adik-beradik datang, tak menyembang. Sunyi sesunyi-sunyi. Orang putih kata silent, betul? Ingat cerita Silent of the Lamb. Silent terus.
Kalau satu rumah tu silent, satu kampung silent. Kereta banyak, orang kat mana? Ada dalam rumah. Apa cerita? Handphone. Senyap. Siapa yang bercakap? Mak bapak dia yang duduk kampung tu. Anak tak bercakap, bisu sebisu-bisunya. Allah Tuhan. Nah, sekarang macam mana? Itu pun tak berhenti juga main game. Allah, 3 bulan cuti tak belajar apa, masih lagi main game. Ini berlaku. Nah, tu antaranya hikmah-hikmah yang Allah bagi. Tu kena faham. Al-Hikmah, betul. Ni surah Al-Hikmah namanya kan. Tu kena renung. Tu banyak baca Quran, yang hebat tu banyak bersedekah. Betul kita tak boleh hantar duit, tak boleh hantar bangun. Sekarang dah ada online. Betul. Allah Tuhan. Kalau kita boleh order makanan online, kita ingat boleh jimat untuk PKP ni. Tak jimat juga. Pasal apa? Online datang. Sukalah Grab, sukalah Panda, betul. Tu bila lepas habis PKP apa jadi? Gemuk-gemuk belaka semua. Makan kat rumah tak bergerak kita. Tu bahaya juga ke kesihatan. Ni bersedekah ni jangan berhenti. Dipesankan bab sedekah. Tong lalu ke tak lalu ke, kita tetap ada niat daripada rumah, aku nak bagi sikit duit, aku nak bagi duit lagi, aku nak bagi harta aku. Pasal apa? Aku tak lama lagi. Itulah bekal aku. Ingat Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kan, duit yang kita punya itu duit dan dalam tabung. Tabung yang lalu tu, tabung yang kita masukkan duit tu, itulah duit kita. Faham tak faham? Dalam bank belum tahu, dalam poket belum tahu, dalam dompet pun belum tahu. Dalam poket pasal apa belum tahu? Pasal keluar motor pancit, tayar kereta pancit, siapa punya? Pomen punya. Balik rumah isteri demam, siapa punya? Doktor punya, klinik punya. Siapa kata kita punya? Tu, sebab tu ada duit, ada harta, jangan kita simpan-simpan. Jangan, saya tak boleh lupa Datuk Ismail kamu cerita satu orang, dia orang India, bukan Islam. Sayang sangat duit dia. Sayang sangat sampai dia tak percaya bank. Nak simpan duit dalam bank pun tak percaya. Ditebuknya dinding rumah dia, dia buat peti besi, buat password semua cukup, letak duit dalam ni, ratusan ribu. Punya sayang. Dia punya bakhil tu dahsyatlah. Belanja keluarga pun payah, belanja hospital pun payah. Satu hari kena stroke. Ni cerita orang bukan Islam, Tuan Guru cerita. Kena stroke. Isteri kata, pergilah bawa hospital, keluarlah duit tu, pergilah hospital. Tak nak. Kena lagi second time stroke, baru tolong ambilkan duit tu, dia kata. Dia bagi password kat isteri dia. Isteri pun buka lah peti besi tu, peti besi dalam brick wall. Pasal dia tak berani simpan dalam bank. Buka-buka, habis duit tu. Siapa ambil? Anak-anak duk munyah. Tu anak-anak tu lepas besi tu, Allah hantar makhluk kecil je, dikunyahnya duit-duit yang disimpan. Allah, habis ratusan ribu. Apa dia cakap? Tu baru tu rasa tu orang bukan Islam, dia cuba. Pasal apa? Kedekut yang amat hebat. Macam Piramli buat cerita Haji Bakhil, betul? Tu nak ceritakan kita, nak ingatkan kita ni jangan buat perangai macam tu. Kuatlah bersedekah, bercampur dengan orang yang suka bersedekah. Tu berkawan dengan itu bagus. Jangan kita berkawan dengan yang bakhil ataupun kikir bahasa lama ni. Banyak bersedekah, banyak membaca Quran. Kemudian dipesankan kita untuk hebat dalam kubur kita, menyelamatkan kita dengan seksa kubur. Ialah yang keempat, membanyakkan tasbih. Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tu janganlah kita miss. Kita sembah lepas sembahyang pun baca, betul? Lepas tu nak tidur pun baca. Ini pun pesanan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Nak baca, nak tidur tu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 33 kali. Nak tidur, tapi syaratnya jangan baring. Duduk dulu. Kalau baring tak sempat 33. 3 je. Tu. 3 je. Pasal apa? Tu mata yang hebat tu. Salah guna. Tu jaga sikit. Tu.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar 33 kali. Tapi kalau dapat 3 pun cukup juga kan. Daripada tak ada langsung, tu nak pasal nak ingatkan Allah Taala. Tapi yang cantiknya bangun nak tidur tu wuduk, solat sunat, taubat, solat sunat, wuduk, zikir, al-kahfi. 3 kul. Banyak tuan. Jangan lepas peluang. Ya. Pasal apa? Senang nak bangun pagi besok. Pukul 5 kita niat baca al-kahfi yang 10 yang akhir tu, 10 ayat yang akhir tu kita niat, ya Allah, aku nak bangun pagi besok ya Allah. Minta terus pada Allah Taala. Aku nak bangun pagi besok pukul 5. Aku nak bangun pukul 4. Nampak? Tak ada lain lah. Itulah cara-cara nak bekalkan kita besok dalam satu lagi alam. Tu 4 benda yang menjauhkan kita daripada seksa kubur. Sebab semua yang 4 dapat menerangi kubur dan meluaskannya. Adapun 4 yang ditinggalkan ialah bab 1, dusta. 2, khianat. 3, mengadu domba. 4, menjaga kencing sebab Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersih-bersihlah kamu daripada kencing atau buang air kecil, sebab umumnya seksa kubur itu kerana buang air kecil, yakni cebok jangan sampai ada sisanya, harus bersih sebenar-benar bersih. 4 perkara ni jadi seksa kubur. Itu yang pertama, dusta. Cukuplah dah berumur ni, takkan nak menipu, nak buat dusta tuan. Dah berumur macam ni, betul? Janganlah cakap yang benar. Nanti kita akan jumpa satu bab dusta ni. Bila bercakap benar, kita dipimpin, dituntun menghala ke syurga. Tapi kalau cakap dusta tak berhenti, daripada kecil sampai ke tua tak berhenti juga bab dusta, akan dituntun, dipimpin menghala ke neraka sebenarnya. Yang kedua, khianat. Khianat ni macam zalim lah. Zalim dengan apa? Zalim dengan diri sendiri yang pertama, kemudian dengan orang lain. Yang pertama dengan diri sendiri. Dia khianat dengan diri dia. Ada peluang mengaji, tak nak pergi. Ada peluang mengaji di TV sekarang, tak nak juga mengaji. Khianat tak? Khianat. Waktu bila kita sedar? Waktu dalam liang lahat nanti. Kita meraung, ya Allah, keluarkan aku kerja, aku nak mengaji Quran, ya Allah. Boleh tuan-tuan? Ada tak orang kubur takat ni yang minta izin keluar nak mengaji Quran? Ada? Ngaji kitab pun tak boleh. Duduk di dalam kubur. Kita belum sampai kubur lagi. Ni ada peluang, Allah bagi peluang untuk mengaji. Jangan khianat diri kita. Kita akan jumpa satu bab nanti. Salah satu kezaliman yang kita lakukan pada diri kita sendiri ialah kita tahu baca Al-Quran, kita tak baca Quran sehari 100 ayat, kita dikategoriskan zalim pada diri kita sendiri. Ni kena renung. Pesan pada anak-anak kita, pesan pada keluarga-keluarga kita. Jangan lekang dengan Al-Quran. Takut kita dipanggil khianat. Khianat bukan dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Apalagi khianat dengan ahli keluarga kita. Apalagi kita zalim dengan orang lain. Apalagi kita zalim dengan publik. Apalagi kita zalim dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Senanglah. Bab-bab membawang. Bukan potong bawang, membawang sebenarnya. Berhentilah, cukup. Cukup dengan bab-bab ni. Kita kadang leka dengan Facebook, cerita hal orang ni, cerita hal ini dalam WhatsApp. Berhentilah, cukup. Keluar dari grup tu. Kalau tak keluar, kita remove dia dalam grup. Betul? Tu. Susah ustaz, kawan baik. Kawan baik, kalau kawan baik bawa kita ke akhirat. Kawan baik mengingatkan kita Rasulullah. Kawan baik yang hebat, kawan yang mengingatkan kita dengan Allah, mengingatkan kita dengan bab kematian, mengingatkan kita ke surau, mengingatkan kita ke masjid. Itu kawan baik sebenarnya, kawan sebenarnya. Bukan pasal cari projek. Itu kawan apa? Tu, nak tengok kawan macam mana? Cuba tengok contoh-contoh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tengok sahabat dia macam mana Nabi didik. Tak kira apa. Abu Bakar Siddiq hebat jadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi bapa mentua lagi. Nampak? Bapa mentua yang paling hebat. Kita nak tengok dapat bapa mentua macam mana? Abu Bakar, bapa mentua Nabi.
Nabi waktu di gua Hira kan. Di pangku menantu tu di pangku. Sampai kena gigit lipan binatang bisa, menitis air mata Abu Bakar atas pipi Nabi. Menahan kesakitan bab digigit binatang bisa waktu mangku menantu dia tu. Nampak? Pernah kita dapat bapak mentua macam tu? Pernah tak pernah? Tak ada, cik. Bapak mentua lagi baru kan? Kalau berani lah. Tu, susah kan? Bapak mentua tu. Tu contoh yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah. Dia tak mengadu domba. Yang keempat, menjaga kebersihan waktu beristinja. Tu hati-hati kan? Tu kadang-kadang kita kadang-kadang berumur, kadang-kadang tak jaga. Jaga. Daripada kecil pun kita, cucu-cucu kita pun kita pesan, jangan buang air berdiri, bersih-bersih waktu buang air kecil. Kena didik dari awal lagi. Jangan kita sendiri didik kita, baru cucu kita, baru anak kita ikut. Kadang tak buat, tak berdahem. Nabi dah ajar dah, buang air menyangkung. Cara Rasulullah SAW ada tak dalam kitab? Ada dalam kitab Baharul Mazi fiqh. Jangan kita buat macam tu je. Sampai pukul boleh? Sempat? Ada lagi? Boleh lagi? Kena ikut SOP tu. Jaga bab buang air kecil. Nak pergi toilet, pergi tandas, jangan ditulis dalam tandas tu dilarang memakai terumpah, dilarang memakai slipper dalam tandas. Silap besar tu. Pasal apa? Air lantai tandas tu bukan air lantai macam kita kat luar. Pasal air tu meleleh luar, betul? Kita pijak lagi lantai luar. Tu air apa? Bercampur dengan benda yang tak sepatutnya. Pasal design tandas kita mengikut sangat orang putih. Kalau seni bina Islam ada ditulis dalam kitab Baru Mazi, diceritakan sepatutnya tempat kita buang air tu paling rendah sekali. Bila kita cuci bersih, ada trap tu kat situ, tu paling rendah. Bila kita cuci dah basuh kaki semua, kita naik atas dekat tempat pipe tu cuci, air tu mengalir ke tempat yang kotor tadi. Kita tak pijak lagi benda yang kotor tadi, lantai step yang pertama. Kita naik step, lepas tu buka pintu, satu lagi step. Tu sepatutnya, tapi kita terbalik. Tempat yang kotor tu paling tinggi, betul? Tu nak tengok pula bab architecture Islam ni. Tak ikut. Hampir semua toilet macam tu sekarang. Tempat yang kotor sekali yang atas. Tu antaranya kalau nak diperhatikan lah, bab seni bina Islam. Tu caranya ada dalam Baru Mazi. Jaga kebersihan, jaga benda macam-macam. Juga Nabi SAW bersabda lagi, innallaha kariha lakum innallaha kariha lakum arba' al-abasu fi salati wal laghwu fi qira'ah wal rafasu fi siyami wad dahiku indal maqabir. Sesungguhnya Allah tidak suka padamu empat. Allah tak suka pada empat perkara. Yang pertama, main-main dalam sembahyang dan lara, iaitu tidak hirau. Kedua, bacaan Quran ribut-ribut, kelang kabut baca Quran. Yang ketiga, berkata keji waktu bulan Ramadan, bulan puasa. Dan keempat, gelak tawa di kawasan kubur. Empat perkara ni Allah tak suka. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, main-main dalam sembahyang. Jaga bab sembahyang. Sekarang tak boleh main kita. Dah selang-selang satu, betul? Nak main macam mana lah? Orang nampak perangai kita. Tu Allah bagi tahu. Pasal dulu dah selalu dipesankan, rapatkan saf, betulkan saf. Kita bertenang lagi, nak cari tempat yang ada kipas, nak cari tempat yang sejuk, macam-macam. Sekarang Allah jarang-jarang kan. Habis bab saf kita. Allah, tuan-tuan, tu kena renung kita. Benda unexpected betul berlaku sekarang ni. Ni jaga bab sembahyang kita, jangan lara. Jaga kesempurnaan solat. Yang paling hebat, jaga keberadaan hati kita waktu kita solat. Kat mana kita hati kita? Lama dah solat, hati tu kat mana? Jaga bab khusyuk lah. Tu. Yang kedua, dipesankan oleh Rasulullah, yang kedua, jangan baca Quran ribut-ribut. Maksudnya apa? Jangan kelang kabut. Ada baca Quran macam mana taranum, macam mana tajwid, bertenang kita baca Quran. Satu patah, lambat tak apa, tapi kita baca sebaik yang mungkin. Nabi pun tak baca kelang kabut, secara tartil. Satu lagi, secara sebab. Faham ayat tu, risau,
bimbang, dan macam-macam lagi ancaman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, peringatan Allah Ta'ala. Itu. Yang ketiga, dipesankan kita jangan berkata keji waktu dalam bulan Ramadan. Itu. Ya. Yang keempat, jangan gelak tawa di kawasan kubur. Ini kadang-kadang pelik kat perangai orang hantar kubur. Yang mati tu tak mati. Yang kita ni kena perhati. Yang mati tu macam mana. Kita pasal apa? Kita pun akan mati. Bimbang apa benda nak bawa. Kita tahu kawan kita mati. Kita tahu level yang mana. Ke surau tidak, ke masjid tidak, mengaji tidak, berzikir tidak. Kita tahu tak? Tahu. Agak-agak macam mana ni nak jawab tu? Allah, tuan-tuan, bukan nak mengutuk, bukan nak mengaitkan dengan kawan-kawan, tak. Kita nak mengingatkan kita pula macam mana dengan Allah Ta'ala nanti. Itu yang kita bimbang. Pasal apa? Tak ada siapa nak tolong. Duduk sini ramai-ramai. Ada kapet, ada kipas, ada kawan, semua cukup. Lampu. Kubur, tak ada apa, tuan. Tak ada apa. Yang bawa amal kita, sama diterima ataupun tidak. Masa masih ada lagi, kita teruskan. Tu cari bekalan. Sikit lagi, Muhammad bin As-Sama' ketika melihat kubur berkata, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur itu. Maka alangkah ramainya orang yang sudah terkeliru di dalamnya, dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini. Maka alangkah jauhnya berbeza antara satu pada yang lain di dalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Jangan ditengok kubur tu senyap, sunyi, tak ada apa-apa, relax je, tidur. Jangan. Itulah paling hebat. Suasana yang paling hebat, suasana kesedaran yang paling hebat adalah di dalam kubur. Kesedaran yang paling hebat 100%, lebih pada 100%. Pasal apa? Sedar yang sedar betul. Mati dah aku rupanya. Tu kena renung kita. Jangan sampai kita tak sedar. Pasal apa? Pasal itulah kita ni bila dah diingatkan Allah Ta'ala dengan kehebatan-kehebatan sekarang ni, maknanya kita kena sedar 100%. Jangan kita tidur. Tidur apa? Tidur bukan lelap mata tu. Tidur adalah jangan tidur daripada agama. Kita kena ingat. Dunia ambil sambil lalu je. Bersahaja je kita ambil dunia ni. Jangan terkejar-kejar, jangan tergojoh-gojoh. Tak jadi apa. Hebat macam mana pun, hancur tak? Hancur. Bila Allah kata hancur. USA, hancur tak sekarang? Ya, hancur. Hebatnya teknologi, hebatnya kuasa dia. Sampai nak kontrol, semua cukup satu dunia ni nak kontrol. Bila Allah hantar benda yang tak nampak, kecil je, kuman kecil tu, tak terdaya nak melawan. Nampak kan? Dulu zaman Ababil, betul? Abraha nak hancurkan Kaabah, nak hancurkan Masjidil Haram. Jadi tak? Tak jadi. Dan Allah tunjukkan gajah tu pun tak nak pergi pun nak langgar Kaabah tu. Gajah yang di bawah tu bukan kecil, besar-besar, nak melanggarkan Kaabah tu tak terdaya gajah. Berdarah-darah kaki gajah tu disebat dengan rantai, dengan besi, nak mengajak gajah tu meruntuhkan Masjidil Haram tu. Gajah patah balik. Binatang tahu, tuan-tuan, itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Patah balik gajah tu. Tu yang matinya Abraha tu mati dalam keadaan hina. Sebab tu satu tempat tu, kata Tuan Guru Arundin, satu tempat tu dekat Kaabah kita nak tawaf tu, ada satu portion, saya tak ingat ke mana. Situ kalau Nabi tawaf, dia akan speed. Muka tu berubah. Muka tu berubah pasal apa? Tempat tu dululah Abraha nak attack Kaabah. Tapi mati semua tentera di situ. Allah bagi batu kecil yang dibawa oleh burung tu, kenakan tentera tu. Macam ulat berkecai, tuan-tuan. Tu. Nabi bimbang lalu situ. Maksudnya kawasan tu macam blacklist tu, blacklist. Tu. Tu kadang-kadang kita tak tahu bila kalau satu tempat tu kalau dah berlakunya bala Allah Ta'ala yang paling hebat, kalau boleh kita elaklah pergi, ya, mengelak. Itu jadi sunnah Rasulullah. Maksudnya kita ni janganlah kita pergi tempat-tempat yang ada potensial, tempat yang akan jadi maksiat, tempat yang jadi tempat jadi sasaran bala-bala Allah Ta'ala. Cari jalan, jangan pergi lagi lah kalau boleh. Tu bukan tak boleh pergi Mekah, tempat-tempat yang biasa kena bala. Dah blacklist dah. Pasal maksiat terus sangat. Dah dibagi ingat, datang lagi maksiat. Dah dibagi ingat, datang lagi maksiat. Tu kalau tak boleh bangga-banggakan pergi ke laut mati. Tahu laut mati? Yang tempat laut yang paling masin dalam dunia. Betul? Di Jordan, betul?
Tempat siapa tu? Tu tempat kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, perangai dia perangai apa? Perangai yang tak normal, betul? Perangai memalukan kita dengan kambing. Kambing pun tahu laki betina, jantan betina. Kambing pun ada test cari kambing betina, betul? Kambing, siap ada janggut kambing tu. Tahu dia jantan betina. Tapi kaum ni tak tahu jantan betina. Allah tuan, tu dah nak timbul di negara kita, nak buat persatuan, betul? Nak minta menikah dan macam-macam. Jangan dibagi peluang. Dibimbangi bukan apa? Dia yang buat angkara, dia nak mengungkitkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kita yang akan terima besok dipukul bersih dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kaum Nabi Lut bukan sikit, ada 4 daerah. Diceritakan oleh ulama, ada 4 daerah. Ya, Jibril cerita kepada Rasulullah, satu assignment yang paling hebat dia buat oleh Jibril. Nabi tanya, waktu tu Nabi bersama dengan Jibril ke atas Isra Mi'raj, wahai Jibril, apa assignment kau yang paling hebat kau pernah buat? Yang paling hebat dia buat ialah dia mengangkat satu daerah yang penduduk 400,000 penduduk, tak termasuk askar, kaum Nabi Lut. Satu daerah 400,000 orang. 4 daerah berapa? 1.6 million penduduk saja yang suka lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, kaum gay dengan kaum lesbian. Diangkat 4 daerah tu ke atas langit, tanah tu diangkat sampai ke atas langit, sampai kaum langit dengar bunyi binatang salakkan anjing apa tu, dengar sampai kat langit atas, dipusingkan atas, diterbalikkan tanah tu, dihempas, bukan dilepas, dihempas ke laut mati. Tu jadi masa itu kan. Itu cerita sejarah nak neutraliskan kuman perangai tak senonohnya kaum Nabi Lut. Kita bimbang tuan-tuan kalau kita luluskan perangai ni di negara kita. Kita bimbang Allah buat lagi hebat tuan-tuan. Tu kena renung kita. Bukan 1.6 juta, kita berapa juta? Dekat 30 juta, betul? Jangan main-main. Sapu bersih nanti. Bersih kita, habis kita. Nak ke mana tuan-tuan? Dijawab, kan besok dah mati, betul? Selamat mati. Tapi disoal besok. Pasal apa? Kita tak membangkang orang yang nak buat mengungkit kemurkaan Allah Ta'ala. Tak terjawab kita besok. Walaupun kita tak bersama, tapi kita macam subhat. Kita akan baca satu bab. Kalau kita ni, bila Allah bagi anak Nabi Nuh ni tanya pada Allah Ta'ala, kenapa yang 40,000 yang buat baik, 60,000 yang buat maksiat, sekali Allah bagi bala dengan 40,000 tu pun habis. Apa Allah kata? Pasal 40,000 yang baik-baik tu diam, tak bercakap, tak nak mengutarakan, tak nak membahaskan, tak nak membangkang langsung, diam, dia macam setuju je. Dia duduk minum pula dengan orang perangai tu. Ibarat dia setuju. Itu Allah pukul bersih semua sampai rata. Faham? Tu kita bimbang macam tu. Janganlah kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pagi ni jangan kita tertipu dengan tenangnya kubur, jangan kita terkeliru kubur tu senyap, jangan tertipu ratanya kubur tu, macam kita bimbang persiapan kita masuk dalam kubur. InsyaAllah cukup begini. Mudah-mudahan kita ikut SOP. Mudah-mudahan kita dapat teruskan pengajian kita, dapat kita bawa mengenal Allah Ta'ala. Buruk kelemahan daripada saya, yang hebat semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ilaihi wa khairi qaribna wa an syarri minna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Tahassanna bi zati wal jabr wa tasamna bi malakut allazi la yamut isra minal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak iklan sikit, siapa-siapa yang nak join korban untuk tahfiz Sulaimaniyah, tahfiz Turki yang di Malaysia ni, siapa nak join satu bahagian RM700 boleh pada melalui saya, InsyaAllah. Anak saya 3 orang di Turki, mohon doa-doakan, siapa nak join korban boleh melalui saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.